Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ni ada yang miskin. Ada yang miskin. Ada yang hanya ada selai pakaian. Ada yang ada 2 helai pakaian. Maksud selai pakaian macam mana? Apa maksud selai pakaian? Kalau ada 2 helai so ada telekung. So ada sahabat yang ada rida dan izar. Rida ni, kain atas ni. Kain atas ni dipanggil rida. Macam kita pergi umrah ataupun haji tu. Kain bawah dipanggil izar. Kain bawah dipanggil izar. Ada sahabat yang hanya ada selai saja. Ada sahabat yang ada 2 helai lah biasa. Yang ada kemampuan. Ada yang tak berkemampuan, hanya ada selai. Maka sebahagian mereka solat menggunakan selai pakaian. Macam mana? Maka dia luf. Dia balut begini. So dia balut macam ni. So bila dia balut macam ni, bawah tu tak berapa nak tutup elok lah. Kemudian kita ada hadis lain, Nabi SAW suruh para wanita bangun apabila bangkit daripada sujud, hendaklah lewatkan. Biar makmum lelaki naik dulu. Kenapa? Kerana tak nak melihat di celah kanggang tu. Macam orang sekarang pakai kain pelekat lah. Kain pelekat, kemudian dia pergi sujud, kakinya tak rapat. So nampak pelipat semua tu kan. Tapi sah tak solat? Sah. Solatnya sah. Maka dari situ, para ulama sebahagiannya menyatakan yang dikira aurat itu adalah dari atas. Yang mana dilihat dari depan, daripada atas, daripada apa orang panggil, tepi ni, maka dikira aurat. Adapun minal asfal, daripada bawah, maka tak dikira. Lain kali tampaklah dulu. Dah kalau terkeluar locengnya patah.
Kau tak pakai batal lah semayang. Gerak lebih 3 kali batal. Wallahualam. Kalau tidak zahir koyaknya, tak ada isu. Kalau tidak zahir koyaknya. Tambah pula dia celah kangkang. Jadi bila dia celah kangkang ni, maka dia, bila kita berdiri, dia terkatup tu, maka dia kira tutup lah. Dia kepit dan sebagainya, tu tak ada isu. So yang dikira aurat adalah dari bawah tu, minal asfal. Tidak timbul pada ketika itu ada pembahagian yang dikira dari bawah tu yang mana satu? Adakah pakaian atas ke atau pakaian bawah? Sebab kalau ada dua pakaian maksud rida dengan izar, atas dengan bawah, yang dikira aurat itu dikira yang bawah, asfal. Tidak pernah dikira daripada baju yang atas. Baju belah atas ni. Tiba-tiba dia keluar satu tu apa, penerangan dia dalam Facebook bukan fatwa kan, penerangan dia dalam Facebook Jabatan Mufti Afrika tu, perempuan yang memakai telekung, jika sekiranya baju belah dalam ni itu tidak menutup aurat, maka dikira tak sah. Dikira tak sah. Melentinglah para wanita. Melentinglah tak? Bila dia bising-bising, mai tulislah dalam komen dan sebagainya. Ada sebagai orang terima je lah, patutnya berterima kasih lah. Korang tu jahil kan. So berterima kasih lah. Orang kata tak sah, kira tak sah lah. Hak ni lah, macam kita kata, membodohkan akal ni. Islam tak larang untuk bertanya. Islam tak larang untuk bertanya apa rasionalnya. Jika sekiranya yang dikira aurat itu dua-dua sekali, iaitu izar dengan hak yang atas tu, telekung atas tu. Kalau demikian, ada tak orang selamat daripada, ada tak orang yang selamat, apa ayat ada tak orang yang selamat daripada solatnya itu tak sah? Betul ke ayatku? Kalau ikut kaedahnya itu, tak ada siapa yang sah solatnya. Kalau ikut kaedah tu, tidak ada orang yang sah solatnya. Perempuan, okey, aurat dalam solat sama tak aurat di luar solat? Sama. Aurat dalam solat, di luar solat sama. So bila satu orang perempuan dia memakai tudung khimar, tidak diterima solat seorang wanita illa bi khimar, melainkan dengan khimar. Khimar tu apa? Khimar adalah kain yang menutup kepala. Itu maksud khimar. So tudung-tudung perempuan semua, adakah bawahnya terkatup? Tudung yang ada sekarang lah. Tak kira, termasuk perempuan yang bertudung labuh. Termasuk perempuan yang bertudung labuh. Adakah dia punya tudung tu telekung lagi labuh? Telekung lagi labuh. So perempuan yang tudung labuh tu, kalau nak ikut kaedah tadi tu, kira tak sah lah. So apa yang you nak cakap sebenarnya? You nak cakap telekung yang ada pun rupanya tidak menepati syarat menutup aurat. Punya lama dah orang kita pakai telekung. Kan? Baru hari ni keluar apa hukum perempuan pakai telekung dengan belah dalamnya itu pakai t-shirt lengan pendek. So perempuan yang pakai tudung, tengok dari bawah, nampak tak leher dia? Nampak tak? Kira tak sah lah. Maka solutionnya apa dia? Solutionnya, pakailah pakaian renang dulu. Yang tight tu. Tapi tak saja tight yang ada tutup kepala sekali.
Sini nampak kan? So dia kena beli yang swimming suit yang ada tutup sekali. Yang ada tutup sekali kepala. Maka dia pun mengetat kepada badannya, baru selamat. Dan baru pakai tudung kat luar. Apa dah. Ada yang kata yang dikira itu ialah macam mana? Dia kata tidak dikira izar saja hak yang bawah tu. So kalau ada pakaian yang atas ni dikira juga. So kalau dia pakai tudung ni sini, kalau tengok dari bawah nampaklah. So memang semua pakaian yang ada atas muka bumi ni semua tak tutup aurat. Boleh terima? Jenuh kita. So kalaulah pakaian luar itu dikira tutup aurat, bermakna pakaian dalam solatnya juga begitu. Pakaian dalam solatnya begitu. Telekung tak wajib pakai. Yang wajib tutup aurat. Dan orang pakai baju sekalipun, tudung sekalipun, ada telekung tu pun yang panjang labuh berjela tu, adakah makul, masuk akal, boleh nampak lagi aurat? So dia jawab. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu', qala ashabuna, telah berkata ashab kita, itu ulama-ulama Syafi'iyah, wa yashtaritu, dan disyaratkan satrul aurah, menutup aurat, min a'la, daripada atas, wa minal jawanib, daripada tepi jawanib, wa la yashtaritu min asfali az-zail, dan tidak disyaratkan daripada bawah zail, dan wal izar, tidak disyaratkan wala yashtaritu min asfali zaili wal izar. Apa maksud zail? Zail di hujung belakang. Zail boleh jadi ekor. Zail boleh jadi semua pakaian ada atraf. Ini zail. So kalau kita pakai baju ni, hujung ni dikira zail lah. Tidak dikira bawah daripada zail ataupun izar, tak dikira. Kata An-Nawawi, hatta law kana alaihi thawb, walau hatta, sehingga law kana alaihi thawbun muttasi' zail, kalau dia ada satu baju muttasi', dia punya zail tu luas, muttasi' zail, besar, luas, kan? Az-zail, pakaian ataupun al-thawb, antara maknanya adalah pakaian yang panjangnya lebih daripada parah pinggang. Lebih daripada parah pinggang. So kalau lelaki, t-shirt lah. Kalau perempuan, baju kurung, dikira lah. Apa-apa saja, baju yang atas tu yang panjang. Ataupun t-shirt kita biasanya memang bawah, apa orang kata? Bawah, apa tadi? Bawah pinggang. So tidak dikira walaupun dia memakai pakaian yang luas. Fa shalla ala tarfis sath wa ra'a auratahu min man yanzura ilaihi min asfal, yang kalau orang tengok dari bawah ni mesti nampak. Sahhat salatuhu, sah salatnya. Begitulah juga kadza qalahu al-ashab, begitu juga ashab, ulama-ulama Syafi'iyah, kulluhum, semuanya sekali, illa, kecuali Al-Imamul Haramain Wasyashi, melainkan Al-Imam Al-Haramain dan juga Al-Imam Al-Syashi. Dan tidak wajib menutup aurat dalam kitab Muntaha Al-Iradat dalam mazhab Al-Hanabilah. Tidak wajib menutup aurat min asfal, ay min jihatir rijlain, walaupun boleh nampak daripada bawah itu. So dikira bawah, tak dikira aurat, sama ada zail ataupun izar. Kalau diangkat macam ni, ini nampaklah dalam, nampaklah aurat.
Habis kalau diangkat, kalau dia macam ni, jelas lah, terbuka lah. So dia kena jagalah, bubuh lah, klik ke apa ke. Ataupun bila dia pakai dalam tu luar, dia pakai tudung ke apa ke, okey lah, tak ada isu. Pakaian lelaki dan wanita hukum sama. Al-mar'ah, perempuan, syaqa'iqur rijal. Perempuan adalah syaqa'iq, adalah adik-beradik kepada lelaki dalam salat, fi salah. So apa yang lelaki buat, maka terkait hukumnya perempuan juga. Apa yang perempuan mesti sama juga dengan hukum lelaki. So kalaulah yang dikatakan yang tadi itu dalam laman web itu, dia kata tak sah oleh kerana perempuan pakai telekung, maka sebenarnya lelaki juga tak sah. Lelaki juga tak sah. Berapa ramai lelaki yang pakai seluar ataupun ikat kain dekat atas pusat? Depends lah. Ada orang selesa pak ikat ataupun pakai seluar atas pusat. Ada orang perutnya besar. Kalau dia tempahnya seluar tu besar lah pula. So dia pakai bawah pusat, bawah perut dia tu. Perutnya terkeluar. Dia pula pergi pakai satu t-shirt. Dia buncit. Seluar bawah pusat, lepas tu pakai satu t-shirt yang bila dia berdiri memang terkeluar. Boleh nampak kalau ni perut nampak. So samalah. Kalau perempuan you nak kata tak sah, maka wanita pun tak sah juga. Kalau wanita tadi you kata tak sah, lelaki juga kira tak sah lah. Maka lelaki juga kena pakai singlet ataupun baju ta'im. Wallahu a'lamu bis-shawab. Okey. Nak cari pandangan ulama yang kata tak sah dan sebagainya, pastilah jumpa. Macam kita sebut tadi, Al-Imam Nawawi sebut melainkan Imamul Haramain, Imam Al-Haramain dan Asy-Syafi'i. So kalau nak tengok pandangan ulama yang kata tak sah, ada saja. Tapi you berada di mansab fatwa, berada di tempat fatwa, maka fatwa ni ruh dia apa? Fatwa ruhnya memudahkan. Jika ada banyak pandangan, kerja engkau lah kena tengok dan tarjih mana pandangan yang mudah untuk orang awam. Ini dia pergi jawab pula. Kau bising. Dia pun kata, ya, ada di sana pandangan, ya, ada di sana pandangan ulama yang kata sah. Jawab gitu pula, maka pilihlah. Tapi apa faedah kau duduk jabatan mufti? Tak ada faedah kau duduk jabatan mufti. Jabatan mufti tugasnya bukan mengelirukan orang. Dia keluar satu kenyataan daripada jabatan mufti, dah ustaz lain pula kena pergi pakat, pergi syarah pula. Nak kena betulkan, nak kena syarah, nak kena dan sebagainya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada dua hadis lagi dalam bab zakat, iaitu bahagian qasmus sadaqat, pembahagian zakat. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اسحبني فإنك تصيب منها فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. Dari Abi Rafi' radhiyallahu anhu, Abi Rafi' مولى العباس كان مولى العباس
fawahabahu lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asalnya dia Maula Al-Abbas, hamba kepada Abbas. Kemudian fawahabahu lin-nabi. Maka dia fawahabahu, maka dia hadiahkan lin-nabi kepada Nabi. Faja'a, maka dia datang kepada Nabi satu hari memberi khabar gembira kepada Nabi dengan keislaman Al-Abbas. Maka Nabi pun membebaskannya, fa'ataqahu. Bitilkal bisyarah, Nabi pun bebaskan dia kerana berita gembira itu. Ulama khilaf pada namanya, ada yang kata Ibrahim namanya. Wa qila ghairuh, ada sebagian menyatakan namanya selain daripada Ibrahim. So itu Abi Rafi'. Abi Rafi' radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan satu orang lelaki. Nabi mengutuskan satu orang lelaki. Dalam sebagai riwayat yang lain, lelaki itu adalah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam. Ala sadaqati min Bani Makhzum. Nabi utuskan satu orang lelaki untuk mengutip sedekah. Nabi utuskan satu orang daripada Bani Makhzum untuk mengutip sedekah. Mengutip sedekah maksudnya zakat. Zakat. Faqala li Abi Rafi', maka dia pun kata kepada Abu Rafi', ishabni, jomlah ikut, fa innaka tusibu minha, nanti bolehlah aku bagi sikit upah. Faqala, dia kata la, hatta atin nabi, sehinggalah aku datang kepada Nabi, aku nak bertanya kat Nabi. Fa'asalahu, boleh ke tak boleh? Fasa'alahu, maka pergilah kepada Nabi dan dia pun tanyalah kepada Rasulullah, boleh tak diambil daripada duit sedekah tu, itu duit zakat? Nabi pun kata, faqala maulal qaumi min anfusihim, maula kepada suatu kaum itu, maka dia dikira dalam kaum tu. Maula kepada sesuatu kaum, maka dia dikira geng tu, dikira sedara lah, dikira grup tu, sebahagian daripadanya. Min anfusihim wa innaha la tahillu lana sadaqah, sesungguhnya tidak halal bagi kita sedekah. Oleh kerana Nabi dan Ahlul Bait tak boleh ambil sedekah, maka maula kepada Nabi juga tak boleh ambil sedekah. Walaupun asalnya dia bukan Ahlul Bait. Walaupun asalnya dia bukan Ahlul Bait. Maka hadis ini menunjukkan bahawasanya zakat la tudfa, tidak boleh dibayar atau diberi kepada mawali Bani Hashim. Tak boleh diberi kepada mawali, maula-maula daripada Bani Hashim. Wa anna hukmahum hukmu asyadihim, kerana hukum mereka itu hukum ketua mereka. Itu hukum kepada bos lah, sebab dia hamba. Fil man'i min az-zakat, daripada halangan daripada ambil zakat. Faqala at-Tahawi wa tawatarat anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-asar bidzalika. Kata Imam Tahawi, asar dengan masalah ini iaitu maula tak boleh terima zakat mutawatir. Wa qala Ibn Abdul Bar la khilafa fi adami halli sadaqat lin-nabi, tidak ada khilaf dalam masalah halalnya sedekah bagi Nabi. Sedekah boleh, maksudnya ya, maksud yang zakat tak boleh, tapi kalau selain daripada itu boleh terima. Khilaf di kalangan ulama. Khilaf di kalangan ulama. Khilaf lah. Sebahagian kata zakat pendapatan adanya zakat lah. Sebahagian kata zakat pendapatan tak mencukupi syarat. Tak ada haul, tak ada nisab. Tak ada haul, tak ada nisab. Dia baru dapat duit, kemudian belum cukup setahun pun, kemudian
nisabnya pun mungkin tak capai. Nisab pun tak capai. Gajinya berapa je? Gaji bulanannya 3,000. Gaji bulanannya 4,000. Bila nak sampai nisab? Ha? Sekali belanja jadi papa kedana. Negatif. Maka dia orang buat kiraannya itu dikira setahun. Maka daripada bulan Januari dia pun sampai bulan Disember, kira semua sekali pukal sekali. So daripada apa orang kata, daripada pukal tu maka dia keluarkan 2.5. Wallahu a'lamu bissawab. Ada negeri yang menyatakan wajib. Ada negeri yang belum menyatakan wajib. Wallahu a'lam. Bukan itu dah ada tak? Tak. Zakat pendapatan. Dalil hadis ni juga menunjukkan bahawa kuatnya ikatan wala. Wala maksudnya wali. So kalau sekiranya macam tadi tu, kuatnya ikatan kewalian. So hamba-hamba ni maula kepada, kalau sekiranya dia kepada keluarga itu, maka kekuatan hubungannya itu lebih daripada orang lain lah. So dalam kes ini, Abi Rafi' maula kepada Ahlul Bait. Maka oleh kerana kuatnya hubungan kewalian itu, maka Nabi masukkan dia sekali dalam kategori tidak boleh menerima zakat. Para ulama sebahagian menyatakan antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala nak memelihara kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Ahlul Bait sekaliannya itu tak boleh menerima zakat, maka yang dinisbahkan maula kepada Ahlul Bait juga dikira sama. Sebagai menjaga kemuliaan Ahlul Bait. Kita telah pun lalu dalam bab yang sebelum ni, adakah Ahlul Bait boleh menerima zakat antara mereka? Sekiranya ada Ahlul Bait yang miskin. So Ahlul Bait yang miskin boleh terima zakat tak? Maka mereka tak boleh menerima zakat daripada orang ramai. Kerana zakat daripada orang ramai ausakh an-nas. Sebagai ulama menyatakan, jika sekiranya Bani Hashim mengeluarkan zakat untuk Bani Hashim, boleh. Dan sekiranya tak ada, masing-masing semua pakat miskin belaka, maka kerajaan boleh memberikan kepada mereka daripada Baitul Mal. Kerajaan boleh memberikan kepada mereka Baitul Mal punya duit. Baitul Mal juga tak ada duit. Baitul Mal tak ada duit. Yang ada miskin melarat. Maka bolehlah ambil sedekah. Kerana darurat. Darurat lah. So ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat mengharuskan yang haram. So dia ambil dengan kadar dia lah. Jawazu akhdhul ju'li wal rizqi 'ala al-qiyam bil wazaif ad-diniyah idza lam yakun al-maqsad al-wahid huwa ad-dunya. Bolehnya satu orang mengambil upah atau rezeki daripada kerja-kerja keagamaan. Contoh, amil zakat lah. So amil zakat, so dia boleh ambil satu peruntukan daripada zakat. Apatah lagi yang lain-lain lah. So orang yang menyampaikan dakwah dan sebagainya, boleh tak dia ada separuh ataupun diambil daripada gaji ataupun upah daripada dakwah yang dia buat? Boleh.
Khilaf ulama. Zahaba sebahagian jam'un minal ulama ila kepada halalnya zakat lil mawali. Sebagai ulama menyatakan boleh, harus untuk maula-maula Bani Hashim menerima zakat. Lianna zakat innama, kerana zakat itu yang diharamkan ala Bani Hashim, yang diharamkan itu kepada Bani Hashim. Kerana min ajlil qarabah, kerana hubungan kerabat. Wa mawalihim, adapun maula-maula mereka itu bukan kerabat. Adapun maula-maula mereka itu bukan kerabat. Mereka seperti orang-orang yang lainnya. So itu ada sebahagian ulama yang berpendapat demikian, kerana mawali itu bukanlah ahlul bait. Tetapi banyak di kalangan ulama menyatakan haram. Seperti yang kita sebutlah dalam hadis ni, antaranya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. So Imam Syafi'i dan Imam Ahmad kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Hadis kata tak boleh. Hadis kata tak boleh. Nabi larang daripada Abi Rafi' menerimanya. Ianya tidak halal bagi kita, kata Nabi. So jelaslah. Hadis ni menyatakan tidak boleh bagi maula ataupun mawali ahlul bait untuk mengambil duit zakat. Wallahualam. Wa an Salim ibn Abdullah ibn Umar an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yu'ti Umar ibn al-Khattab al-'ata fayaqulu a'tihi afqara minni fayaqul khudhhu fatamawwalhu أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. Daripada Salim ibn Abdullah ibn Umar an abihi radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar bin Al-Khattab, adalah Nabi memberikan kepada Umar bin Al-Khattab al-ata. Al-ata ay al-amalah wa hiya ajrul amal, iaitu upah, gaji. Kemudian kata Umar, a'tihi afqara minni, bagilah kepada orang yang lebih fakir daripadaku wahai Rasulullah. Fayaqul, Nabi kata ambil, khuzhu, ambillah. Fatamawwalhu, fatamawwalhu maksudnya ambillah dan guna harta engkau. Au tasaddaq bih, kalau kamu tak nak pakai, pergilah bagi sedekah. Kalau tak nak pakai, bagi sedekah ke orang lain, tapi ambillah, tasaddaq bih. Wa ma ja'aka min hadzal mal, dan apa-apa yang datang kepada engkau daripada harta ini. Harta hazal mal, maksudnya duit yang Nabi bagi itu daripada Baitul Mal ataupun daripada upah pekerjaan kepadanya, ambillah. Wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin. Ghairu musyrifin maksudnya dia terjemah apa? Tak tamak, tak mau pun. Walaupun engkau tak mau ataupun engkau tak minta. Musyrif wala sa'il, dan kau tidak minta pun. I cukup, I tak payahlah bagi orang lain lah, macam tu. Boleh ambil. Dan apa-apa yang datang daripada harta ini, walaupun kau tak minta, walaupun kau maksudnya tak perlu pun, fakhuzhu, Nabi kata ambil lah. Fakhuzhu wa ma la fala tutbi'uhu nafsak. Adapun selain daripada itu, tak payahlah ambil. So hadis ni warid fima yu'tihi al-wali wa fi mal al-amala, faman u'tiya malan min hadha an-naw' wa huwa lam yas'aluhu wa lam tashra' bi nafsihi ilayhi wa tahrusu alayhi falyakhudhuhu walau kana ghaniyan fa innahu halalun mubah jaa'a min tariqin syarifah la dhul fihi wa la inkisar nafs. Maksudnya apa-apa duit yang datang daripada jalan ini, upah, gaji, pemerintah bagi hadiah, maka ambillah. Boleh,
Harus. Ambil lah. Atayal wulad jaizah. Hadiah daripada pemimpin jaizah mubahah. Harus. Ambil lah. Liman u'tiyaha. Fala dan tidaklah benda tu jadi hina dengan kita mengambilnya. Maksudnya tak ada pula kalau pemimpin bagi duit kita tak ini hina. Tak ada, ambil je. Walau dia kata qala al ulama yubahu akhdhu jaizati sultan walau kana jairan. Harus ambil hadiah sultan walaupun sultan tu zalim. Walaupun sultan tu zalim. Ambil lah, dia bagi. Halal. Kalau you tak mau, bagi orang lain. Bagi sedekah. So, apa saja yang duit kita dapat, ambil je. Kalau you tak mau, bagi orang lain. Kalau nak, pakai. Mula-mula tu memanglah tak mau. Dah ada dalam poket, nak juga. Ha? Ada apa nama walaupun dikata tadi sultan ini zalim, dia pergi rampas satu orang, lepas tu dia pergi bagi dekat datuk, nikah kahwin datuk. Boleh tak? Ambil lah, apa masalah kau? Aku ambil duit tu hadiah daripada sultan, bukan duit haram. Boleh tak bayar hutang dengan duit apa? Duit judi ke? Boleh tak bayar hutang? Orang bayar hutang dekat kita, dia hutang yang kita. Besok dia datang, esok kita jumpa Ustaz kat kedai mamak, nak bayar hutang-hutang air semua. Dia pun bagi kat dia. Kau ni mana kau dapat duit ni? Aku baru dapat judi semalam. Boleh tak? Yang wajib membayar itu dia wajib bayar hutang tu dekat kita. So yang kita terima tu adalah duit kita, sebab dia berhutang. Adapun dia punya pasal, cara dia mendapatkan duit itu dia punya dosa. Tak ada kena mengena yang kita. Tahu pula duit judi. Banyak hutang kita 50,000. Ni duit mana duit judi. Macam tak ambil 50,000 pun. Kalau setakat RM5, duit judi tak maulah RM5. Kalau duit besar, banyak. Berpinor juga mata tu. Ada satu hadis sama juga, contoh kalau dia jaga kedai, kita boleh lepas nampak dia cashier tu terima duit kawan depan tu beli arak. Lepas tu kita pun lepas daripada kawan tu so kita pun bagi duit, dia pun tak ada letak duit dalam tu, dia ambil lah. Dah sikit. No. Saya tak mau ambil yang baru. Ambil dalam mesin. Sebab apa hal? Itu duit arak tadi. Duit arak tu hak kawan tu. Hak yang kita terima adalah duit baki kita. Isunya adalah bukan pada kertas. Isunya pada nilaian. Isunya pada nilaian. Bukan pada kertas. Apa hadis tu? Siapa lah? Seorang sahabat Nabi,
Dia pergi bagi sedekah dekat masjid. Bila dia bagi sedekah dekat masjid, lepas daripada tu anak dia pergi masjid. Anak dia pergi masjid, orang masjid tu bagi kat dia. Dia tu bagi kat anak kepada bapak dia yang bagi sedekah dekat masjid tadi tu. So bila dia pun masuk masjid, orang masjid tu bagi kat dia pula. Bagi kat anak dia pula. Mungkinlah tak tahu ke apa ke. Bila dia balik, dia ceritalah kat bapak dia. Tadi pergi masjid, orang bagi duit. Duit aku tadi tu. Aku kan nak bagi kat hang. Aku nak sedekah kat masjid. Memanglah, aku bukan ambil duit kau. Orang masjid bagi. Berlaku perdebatan sikit. Jom kita jumpa Nabi. So bila jumpa Nabi, maka Nabi kata, lakama nawait. Nabi kata ke Yazid, lakama nawait ya Yazid. Wahai Yazid, apa yang telah engkau bagi tadi itu dekat masjid itu, kau dapat apa yang telah engkau niatkan. Kemudian dikata pula ke si anak dia, ada pun engkau, anak dia namanya Ma'an, ada pun engkau wahai Ma'an, engkau berhak menerimanya wahai Ma'an. So bapaknya bagi ke masjid, maka bapaknya telah pun mendapat pahala sedekah. Yazid. Nabi kata pula kepada anaknya, bagi engkau pula, berhak kau terimanya sebab orang bagi kat kau. So bukan isunya duit itu, duit kertas yang sama diberi ke orang ni, bagi kat situ. Tak, nilaian dan juga value daripada orang ni lain value-nya, daripada orang ni ke orang ni lain value-nya. So kalau sekiranya dia terima duit daripada judi, itu dia punya pasal. Sponsor pergi umrah. Jangan tanya daripada mana duit tu datang. Jika bertanya dari mana duit tu datang, engkau yang susah. La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan tanya satu benda yang kalau nanti dah dijawab, korang susah. Orang bagi tahu, bukan tuan badan yang bagi tahu. Orang bagi tahu. Boleh jadi betul, boleh jadi tak. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ada nak tanya? Dia masuk dalam bab ni lah, apa orang kata, syubhah. Dia pun tak ada apa kena pun, tapi kita tahu dia tu toke kasbuk, toke kilang arak. Dia pun nak bagi kat kita, dan kita tahu dia tu memang toke kilang arak. Dia pun nak bagi, aku mau bagi duit, you pergi umrah lah. Kita pun tak sedap. So kalau macam tu tak payahlah ambil. Sebab dia bagi ke tak bagi ke, tak ada apa isu, tak ada apa masalahnya. Cuma yang tadi tu isunya adalah sebab dia hutang kita, ada kena-mengena dengan kita, maka dia tu wajib pula bayar kat kita. Wallahu a'lam bissawab. Ambil lah. Kalau dia, yalah ni ilmu tasawuf pula. Sama ilmu tasawuf pula, ada jaga-jaga hati lah dan sebagainya. So ni syubhah dan sebagainya, dia pun tak mau terima. Tapi kalau dari sudut fiqah, kalau dia terima boleh tak? So kalau nak bagi pun salah. Tinggal lagi kalau tak tahu tu lagi tenang hatilah. Bila kita tahu tu dia jadi tak tenang. Maka bila dia tak tenang, dia masuk dalam bab syubhah ni. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat, siapa yang menjauhkan syubhat tu, maka dia menjaga maruah dia dan agama dia. Siapa yang menerima syubhat itu, takut jatuh dalam bab haram. Takut jatuh bab haram.
Tapi boleh jadi tak haram? Boleh jadi tak haram. Tapi syubhah. Seorang yang takwa, dia tak ambil lah. Orang yang takwa, dia jaga bab syubhat ni. So, dia tak ambil, tak mau. Sama lah isu-isu dan sebagainya. Boleh tak? Starbucks. Syubhat. Kalau syubhat, korang tak payah. Tapi, untuk menyatakan pula hukum itu kepada orang lain, boleh jadi berbeza. Boleh jadi berbeza. So, katalah, korang nak bagi kat aku, jangan cakap duit ni daripada mana. Bagi saja. Dah. Dulu ada isu pekerja bank. Pekerja bank riba. Ada di kalangan para ulama yang memang agak strict. So, dia tahu mamat ni kerja bank, mamat ni nak belanja dia, makan. So, dia tak mau. Itu masuk dalam bab yang tadi tu, bab syubhat. So, dia nak menjaga hati dia tu, maka dia tak ambil lah. Walaupun dari satu sudutnya, dia nak belanja. Maka hak dia belanja kat kita tu halal. Tinggal lagi dia kerja bank riba. Kita pun takkan nak tanya ni duit bank mana ni? Duit yang kau dapat gaji bank ke? Duit meniaga ke apa ke benda ke? Takkan nak tanya kan? So dia kata tak apalah, tak payah. So ada yang demikian. Ada yang kata tak ada isu. Sebab dia nak bagi kat kita tu, dia nak bagi kat kita, dia nak belanja hadiah. Adapun dia itu, dia punya pasal lah. Itu dia dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lamu bis-shawab. InsyaAllah kita jumpa lagi kitab Babus Siyam. Kitab As-Siyam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.